Okay, Assalamualaikum. Siapa yang dah dengan Kak Dia malam ni? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang dah hadir dengan Kak Dia malam ni? Hari ni topik kita, Kak Dia nak cerita tentang antara salah satu faktor yang memberi stres dalam kehidupan kita ialah bila kita nak kontrol banyak benda dalam hidup. So tu antara faktor kenapa mengundang dalam kehidupan. Salah satu faktor. Okay. So siapa yang dah ada dengan Kak Dia ni? Waalaikumsalam Jana. Saya ada. Ini cepat sikit. Okay. Alhamdulillah. Kita tunggu yang lain-lain Jana. Suara Kak jelas tak Jana? Tadi cakap-cakap lupa pasang mic. Okay. Hari ni akak nak share, Kak Dia nak share tentang antara perkara yang selalu memberi stres kepada ramai orang adalah bila dia nak kontrol banyak benda. Dan hari ini mungkin Kak Dia nak lebih spesifik kepada orang yang dekat dengan kita, anak-anak ataupun dengan suami atau isteri. Mahiran Ghazali, salam dari Ganu Kak Dia. Okay, waalaikumsalam. Okay, terima kasih Jana, jelas Okay, okay, sementara tunggu yang lain-lain masuk kan, ada apa-apa benda yang nak tanya Kak Dia, something related to topik yang akan kita bincangkan hari ni kan. Kak Dia nak share kenapa ramai orang dia stres dengan kehidupan dia. Antaranya sebab dia nak kontrol banyak benda dalam hidup dia. Okay, so itu antara topik yang kita nak cakapkan, nak sembang-sembang malam ni. Kak Dia harap hari ni Kak Dia punya live yang ke-4 kot kan. Okay lah, harap-harap dah boleh biasa. Okay, so kalau ada yang baru masuk tu boleh jawab salam Kak Dia. Assalamualaikum. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Mungkin ada kawan-kawan yang puasa, buka puasa dan letih kot. Okay. Kak Dia nak share sementara tunggu yang lain-lain masuk. Sebenarnya Kak Dia sangat suka actually masa during PKP ni Kak Dia punya input banyak sangat yang ada kat kepala, masuk dalam kepala ni because of online program belajar dengan a few cikgu, and at the same time Kak Dia suka sangat banyak masa boleh belajar, boleh membaca. So I love this moment actually. I suka, Kak Dia sangat suka. Okay, siapa yang dah ada dengan dia malam ni? Siapa yang dah ada dengan Kak Dia malam ni? Okay, tak apa. Kak Dia terus share dengan topik Kak Dia. Okay. Salam dia. Waalaikumsalam Mak Nani. Okay. Kak Dia teruskan sharing Kak Dia tentang topik yang Kak Dia nak share. Okay. Hari ni, okay, kita selalu first kali sebelum Kak Dia nak share tentang kenapa kita stres sebab kita nak kontrol banyak benda. Okay, yang menyebabkan kita nak kontrol ni sebenarnya sebab kita tengok orang lain lebih best dari kita. Okay, Kak Dia ambil contoh anak kita selalu nak compare anak kita dengan anak orang sebab kita tengok anak orang lagi best daripada anak kita. Kita nampak anak orang lagi cerdik dari anak kita. Kita nampak anak orang lebih
pandai dari anak kita. Kita nampak anak orang lagi hebat daripada anak kita. Okay, itu yang sebabnya lepas tu kita balik, kita duduk push anak kita. Okay, so that is antara benda yang memberi kita tekanan actually. Okay, so Kak Dian nak share. Okay, Kak Dian pernah diuji dalam kehidupan. Kak Dian pernah diuji dengan Kak Dian berpisah dengan salah seorang orang yang sangat Kak Dian sayang, anak adopted son Kak Dian, anak angkat Kak Dian. Okay, Kak Dian sangat Kak Dian terkesan. Okay, actually masa Kak Dian tak jumpa dia tu, umur dia dalam nak masuk 7 tahun. By now umur dia dah 20 tahun. Okay, so kami tak jumpa. Within that period tu kami tak jumpa. Tapi satu benda yang Kak Dian nak kongsi. Okay, kita kena faham satu benda. Dalam kehidupan kita, banyak benda kita tak mampu nak kawal. Okay, dalam hidup kita, banyak benda yang kita tak mampu nak kawal. Dalam hidup kita, banyak benda yang kita tak mampu nak kawal. Okay, banyak benda yang kita tak mampu nak kawal. So, back to cerita Kak Dia tadi. So, the moment kami split, berpisah, okay, dan lepas tu, of course, as a mother, you akan terasa macam sangat sakit, sangat hurt, emotionally, you tak boleh take it, you rindu, you ingat, okay. But then, ada satu insiden yang Allah atur untuk Kak Dia belajar. Okay, Kak Dia jumpa dengan seseorang waktu tu dekat mahkamah. Kak Dia jumpa seseorang, orang tu duduk sebelah Kak Dia. So, dia tanya Kak Dia, "Adik, you datang sini ada apa?" Maksud tu adik lah kan. Okay. So, pas berapa belas tahun kan. So, dia tanya Kak Dia. Dia kata, "Dek, you datang sini nak buat apa?" So, Kak Dia pun cakap, "Oh, actually saya datang sini sebab kes macam ni, divorce lah, apalah. Lepas tu nak buat apa benda lah." Okay. So, cerita sikit tentang kisah anak Kak Dia ni. So, lepas tu kata, okay, done. Okay, sharing Kak Dia dah habis. Dan lepas tu dia pun, Kak Dia tanya dia, "Puan datang sini ada apa?" So, dia cakap, "Saya datang sini nak urus insurans." So, Kak Dia pun tanya dia, "Nak urus insurans?" "Ya Wara, Assalamualaikum Ibu." "Waalaikumsalam yang." Okay. Dan lepas tu Kak Dia berbual dengan dia. Kak Dia tanya dia, "Puan pula datang sini ada apa?" So, dia cakap, dia datang sini sebab nak tuntut insurans anak dia. Okay. "Kenapa?" Kak Dia pun tanya. Kepo. Okay. Kepo. Saya pun tanya dia, "Okay, kenapa puan datang sini kan? Kes anak tu, kes kenapa?" Okay, anak dia duduk dia duduk di apartmen di Shah Alam. Waktu tu dia buang sampah, okay, dekat bawah. Dia bawa anak dia umur 3 tahun. Okay. So, masa dia bawa anak dia tu, ada orang buang kursi sofa lama, sofa rotan tu. Okay. So, anak dia 3 tahun, panjat sofa tu, jatuh dan meninggal. Okay. So, lepas tu dia cakap dengan Kak Dia sikit je. Dia cakap, dia cakap dengan Kak Dia sikit je. Dia kata, "Dek, you rindu anak you still around." Okay, akak dah tak ada. So, okay, it's trigger me something waktu tu. Again, Kak Dia selalu menganggap apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita bukan kebetulan. Ada benda yang Allah nak kita belajar. Ada benda yang message yang dia nak kita tahu, yang kita nak ambil iktibar. Ada benda yang kita boleh guna pakai. So, waktu tu Kak Dia terfikir, okay, kalaulah ibu ni, dia tahu dia bawa anak dia umur 3 tahun dan anak dia main di sofa tu, jatuh dan meninggal, of course dia takkan bawa anak dia. Kan? Dia takkan bawa anak dia. Tapi sebab kita tak mampu nak kawal dan dia dalam keadaan dia tak tahu benda tu nak berlaku. Okay? Dia tak tahu benda tu nak berlaku. So, bila benda tu pelajaran yang Kak Dia dapat ialah, if dia, ibu, dia cuba jadi yang terbaik untuk anak dia, tapi itu aturan yang Allah dah atur untuk dia, dia kena terima. So, apa yang Kak Dia buat mulai hari tu ialah, I totally accept keadaan yang Kak Dia kena berpisah dengan anak Kak Dia and so on. And I always, and sampai sekarang pun still, dalam doa Kak Dia selalu sebut, "Wahai Allah yang sayang dia, jaga orang yang dia sayang." Belum tentu dia mampu nak jaga orang yang dia sayang dengan baik, tapi dia tahu Allah akan jaga orang yang dia sayang dengan baik. Okay? Every time. Okay? Sebab kita nak orang yang kita sayang, kalau kita jaga pun belum tentu kita mampu jaga dengan baik.
Nak jaga diri sendiri pun kadang-kadang huru hara. What do you expect? Kan? Nak jaga diri sendiri pun sometimes huru hara. Okay? So lagi nak kena jaga orang lain. Even though anak you. Okay? So leave it dekat dia yang boleh jaga. Kerja you lah doakan dia. Setiap langkah dia Allah jaga dia. So bila Allah dah jaga, what else yang you risaukan? Okay? And ini lagi satu benda yang selalu berlaku hari ni. Bila kita as a parents, kita nampak orang lain, okay lah, compare. Macam tadi Kak Dia cakap kan, kita compare. Okay, kita tengok anak orang tu bagus, so kita pun cakap dengan anak kita, mama nak you belajar, you jadi macam ni. Mama nak you jadi macam ni. Mama nak you jadi macam ni. Okay, sedangkan dia tak nak jadi macam yang kita nak dia jadi. Dia ada benda dia sendiri yang dia nak buat. Okay, berbeza dengan zaman Kak Dia kecil, zaman kita kecil dulu. Okay, mak ayah kita, dia hantar kita pergi sekolah, dia selalu cakap belajar jadi orang berguna. Okay, words tu yang dia gunakan basic je. Okay, dia hantar kita sekolah, habis kita sekolah, pandai-pandailah kita atur hidup kita. And dia sebagai orang tu, dia doakan kita, kan? Dia kata pergilah bumi Allah ni luas, carilah rezeki kat mana-mana. And dia selalu pesan, ingat solat, okay? Dan lepas tu jaga nama baik orang tua. Ayat dia simple, jaga nama baik orang tua. Sebab meaning kan, jaga nama baik orang tua tu ialah you have to be good. Sebab bila you buat benda tak bagus, orang akan sebut ni nama ni anak siapa ni, kan? Dia tak ada sebut ni girlfriend siapa ni, tak ada. Dia akan sebut anak siapa ni. So tu sebabnya orang dulu selalu pesan, mak ayah kita selalu pesan, jaga nama baik orang tua. And indirectly they are saying that you kena jaga nama baik keluarga and you have to be good. Okay, so tu satu. Okay, kita manusia biasa, kita tak mampu nak kawal banyak benda. Okay, kita tak mampu nak kawal banyak benda. And kalau contoh macam Kak Dia selalu tengok kan, ini selalu berlaku dekat orang-orang yang kehidupan dia agak senang. So bila dia rasa dia dah lalu proses tu okay, dia nak duplicate benda yang sama, which is tu bukan jiwa kat anak dia. Berbeza dengan orang yang susah, dia kata dia just bagi support dekat anak dia, and anak dia jadilah apa yang terbaik yang anak dia nak. So that is two different things. Kenapa pressure orang berada dia lebih daripada orang yang tak berapa nak ada? Okay. Okay ke Kak Dia? You guys clear tak apa yang Kak Dia cuba nak sharekan ni? Am I too fast? Okay, ada soalan? Okay, kalau ada yang baru masuk, mungkin boleh jawab salam Kak Dia. Kan? Okay, so itu antara benda yang Kak Dia nak share. Nak kita selalu cakap dengan diri kita sendiri, kita tak mampu nak jaga banyak benda, and leave it pada dia. Macam tadi Kak Dia punya sharing, Kak Dia selalu cakap, ya Allah, jaga orang yang Kak Dia sayang. Sebab Kak Dia tak mampu nak jaga orang yang Kak Dia sayang. In fact, hari ini mak abah Kak Dia dah tak ada pun, Kak Dia akan cakap, ya Allah, jaga mak abah Kak Dia, jaga mak abah Kak Dia. Okay, tolong jaga orang yang Kak Dia sayang. Okay, kita tak mampu nak jaga, kita tak mampu nak, kita nak jaga diri sendiri. Macam Kak Dia cakap tadi, nak jaga diri sendiri pun kita huru hara. Ya Allah, macam mana nak jaga orang, kan? I mean, same goes to suami isteri. Okay, this is funny. Okay, this is funny. Kalau orang perempuan, dia selalu rasa yang husband dia tak sayang dia. Okay, dia selalu rasa yang husband dia tak sayang dia. Reason ni kenapa tau? Sebab orang lelaki ni, dia dah tahu, okay, wife dia macam ni, dia tak ada demand, dia tak ada expectation much dekat wife dia. So dia tahu wife dia dengan dia, dan that's it. Okay, tapi orang perempuan, dia ada expectation. Okay, dia ada expectation. So bila katalah dia kata, yang you nak makan, husband dia cakap tak nak, dia jawab tak nak. Okay, sebenarnya dia tak nak jawapan macam tu. I tak nak lah yang dia nak macam tu. So dia kata macam, kenapa suami dia ni tak sayang ke? So expectation dan cuba nak control untuk husband you jadi macam yang you nak, tu yang jadi macam huru-hara sekejap. Okay, so
okay, dalam proses you nak mengenali each other, okay, kena tolerate and kena really faham, and jangan terlalu kontrol, jangan terlalu kongkong. Okay, Assalamualaikum Puan Dia. Waalaikumsalam Zila. Okay, dan jangan terlalu kontrol. Okay, everything yang you nak, okay, you say it. Tu kita akan masuk topik lain nanti, bagaimana nak say it dengan respect so that orang boleh faham apa yang you nak. Okay, but that is a different topic. But okay, you tak boleh nak control orang. Tu yang you kena faham sangat. Topik hari ni ialah you jangan control orang. The moment you control orang, you akan stress. Okay, sebab kita tak mampu nak jaga orang, kita tak mampu nak control orang. Jangan block anak you, jangan block husband you, jangan block wife you. Okay, kalau you sayang, you minta Allah jaga orang yang you sayang. Okay, protect dia. Kalau hati dia dah pergi ke tempat lain, contoh untuk relationship husband and wife, katakanlah takut ada affair kat tempat lain ke whatsoever lah. Okay, so you doa, ya Allah, tetapkanlah hati dia untuk terus sayang kat aku. Okay, tetapkanlah hati suami aku ni memang akan sentiasa sayang kat aku. Minta kat dia. And minta again dengan rasa. Okay, kat dia, mungkin 4 hari ni you always dah dengar bagaimana cara kat dia selalu cakap, selalu minta, wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Allah jaga hati suami dia, Allah jaga hati anak dia, Allah jaga hati orang-orang yang dia sayang, Allah jagalah kehidupan dia, Allah tetapkanlah hati dia. You minta. Okay, so Kak Dia harap sharing ni ada manfaat, ada benda yang you guys belajar. Life jangan control. Okay, jangan control, sebab kita tak mampu nak control. Bagi freedom. Kita tengok mak ayah kita, dia sayang kita. Okay, mak ayah kita, dia sayang kita. Majority mak ayah kita yang dulu, dia tak ada control kita. Mak cita-cita jadi apa? Jadi doktor. Mak suka kalau you jadi doktor, tapi dia tak ada cakap ni jadi ni, bagi tekanan. Tak ada. Mak kat dia lah, mak abah kat dia kan. The rest kat dia rasa lebih kurang lah. Okay, so ada soalan tak? Kau apa jam? 15 minit. Okay, ada soalan ke? Jana, love this topic Kak. Thanks so much. Ya sayang. Welcome. Kan Kak Dia, akak rasa sebenarnya kan Jana, akak sendiri pun rasa rindu sangat nak meditate sama-sama. Bila kita boleh minta dengan rasa, and I tak nak start sekarang, nanti kejap lagi berderai. Okay, you will feel very wonderful bila you rasa you bercakap dengan dia untuk jaga hati orang yang you sayang. Anak you, husband you nak dia jadi apa, bukan dengan cara you control dia. And please, jangan salahkan orang lain untuk apa yang berlaku dekat keliling you. Okay, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang dengan apa yang berlaku. Kita cerita topik semalam, bila Allah bagi ujian, sebenarnya ada benda yang Allah nak you belajar. Ada benda yang you kena betulkan. Ada benda yang you perlu perbaiki so that dia pergi ke satu stage yang next. Okay, so learn this. Okay, jangan salahkan siapa-siapa. Okay, in fact, like my case, Kak Dia tak pernah salahkan my ex-husband. No, apa yang dia bagi adalah yang terbaik yang dia mampu untuk beri pada anak Kak Dia. Okay, and Kak Dia selalu doakan Allah jaga anak Kak Dia, and perjalanan kehidupan anak Kak Dia Allah dah aturkan. Me as a mother, I cuma kena doakan, keep on doakan, ya Allah jaga dia. So apa sahaja situasi, apa sahaja keadaan yang sampai pada dia adalah keadaan yang Allah atur, yang pasti terbaik untuk dia. Okay, kalau Kak Dia nak relate dengan PKP ni, okay, ada incoming call actually, sebab tu dia macam terganggu sikit. Okay, kalau Kak Dia nak relate sikit dengan yang PKP ni,
Okay, Muhammad Syafiq Roslan cakap, the more we control the loved ones, the more we get frustrated if they fail to live up our expectation. Exactly. Okay, sebab tu kita kena accept. Okay, kita kena accept. Jangan Kak dia selalu cakap, the moment you control, orang akan lari. Okay, you give more and people akan datang dekat you. Bukan you control, you give more and people akan dekat dengan you. Okay, so this is all about that. Okay, jangan salahkan, jangan control, jangan nak sibuk jaga. Give the best that you can. Okay, but bukan control. Dia adalah dua benda yang sangat jauh berbeza. You buat you punya duty, you buat tanggungjawab you bagi apa yang patut you beri, and doakan dia. Sebab apa yang penting ialah perjalanan kehidupan orang yang you sayang, okay, diatur dan dijaga oleh dia. Okay. Sebab sebenarnya kan ada orang yang tanya kat dia kata macam, I think that my husband ada affair. Kak dia tak erti nak, kak dia bukan orang yang bercakap tentang rumah tangga. Okay, but satu benda yang kak dia selalu kan cakap, ada sebab kenapa Allah uji. Okay, ada sebab kenapa Allah uji, and you have to learn and accept, maafkan, and you give more. You datangkan rasa kasih sayang tu lebih, and the most important thing is you doa. Sebab hati orang yang you sayang, dia jaga. Hati orang yang you sayang, dia jaga. And kalau dia nak ubah, dia boleh ubah. Kalau dia nak ubah, dia boleh ubah. Same goes to anak you. Doakan yang terbaik untuk anak you. Doakan, minta yang terbaik untuk anak you. Please jangan control. Sebab bila you control, you letak expectation. Bila you letak expectation, you akan frust. And you akan jadi, bukan you saja tak, orang katalah, okay, Kak dia ambil contoh anak kan, bila you control dia too much, dia tak ada space, and dia akan jauh dari you. Dia rasa tak free nak cakap dengan you. So tu yang tak best. So relationship, instead of you sayang dia, relationship tu jadi lebih jauh sebab dia rasa you control dia, instead of you support dia. So ni yang kita nak ubah. Okay, so understand your anak-anak, understand your husband, your wife, and support dia without letak any control. Everything yang terjadi adalah reflection diri. Tuan Hazlan kata terbaiklah puan dia. Okay, terima kasih. Everything yang terjadi adalah reflection diri. Maksudnya tu apa, Zila? Okay. Dia gini. Sometimes okay, Kak dia selalu ambil space dia begini. Kita jangan terlalu dekat dalam skop yang macam ni. Kak dia nak explain okay, orang kata kita diuji sebab kita punya so-called ada orang panggil karma ke apa ke. Kak dia tak suka ambil dari sudut tu. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Okay, Nabi, sebaik-baik kejadian pun Allah uji. Adakah sebab dia buat silap? No. Okay. Adakah sebab dia buat silap? Tidak. Tapi sebab Allah nak dia belajar to be a better leader. And dia jadi contoh kepada banyak benda, banyak perkara. So, jangan anggap bila you diuji, dia disebabkan oleh those kesilapan yang you buat. Bila you buat silap, you kena betulkan. Okay. I love this example PKP, banyak hikmah dan nikmat. Yeah, exactly. Exactly. Okay. Okay, so basically ini yang topik yang Kak Dia nak share tentang malam ni. Jangan control. Okay, you just bagi the best that you can. Kasih sayang, especially bagi dengan rasa itulah kan, and Allah nak menegur sesuatu. Ya, exactly, ada benda yang dia nak kita belajar. Okay, betul. Okay, but kenapa this is something yang Kak Dia nak semua orang fikir. Kenapa kita rasa bila kita diuji, sebab Allah nak kita belajar. Bila kita di ujian dan cabaran, okay, kita rasa Allah nak kita belajar.
Sedangkan waktu dia bagi kita kemewahan, kesenangan, dia bagi kita sesuatu yang kita suka, itu pun merupakan satu ujian dekat kita. Sebab kita tak panjangkan benda tu. Kan? Sebab kita nak, sebab kita suka. So Kak Dia selalu cakap, anything happen dekat kita sebab Allah nak hantar ilmu untuk kita belajar, be a better person. Okay. Thank you Zila. Okay. So itulah dia, okay, yang topik tonight. If you sayang anak you, sebab hari ni topik dia lebih kepada anak dengan husband atau wife, okay. Sebab Kak Dia melihat suasana hari ni kita banyak compare, lepas tu kita start control. Bila kita start control, kita letak harapan, dan bila kita letak harapan tu tak jadi macam yang kita nak, kita start kecewa, and perasaan tu jadi sangat tak best untuk kita move on. Okay, so let it be. Kak Dia selalu didik dalam kepala Kak Dia, everything yang Allah aturkan ada sebab kenapa perjalanan dia macam tu. Contohlah, contoh Kak Dia selalu cakap, katakanlah you minta ke Allah, ya Allah, dia nak 1,000 hari ni, you rasa dia tak boleh bagi? Dia boleh bagi, tapi kenapa dia tak bagi? Okay, ada benda yang menyebabkan, kita cerita semalam, kita tak ready, tapi dia dalam capacity dia boleh bagi. So apa saja yang you nak minta, you balik kat dia, you balik kat dia. Okay, sebab kita memang, sebab tu orang selalu cakap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak daya, kita tak ada upaya, but the meaning yang you nak masukkan dalam hati you is you memang tak ada, you tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa. Tu sebenarnya. Sebab tu semalam Kak Dia ambil sikit apa yang Ustaz Ibik Liu share kan. Dia kata life is about 80% doa, 20% usaha. Okay, 80% doa, 20% usaha. Dan kita kaji balik diri kita, apa pun yang kita buat, berapa persen kita letak usaha dan berapa persen kita letak doa. Okay, so time untuk kita tengok balik lah. PKP ni adalah zaman, adalah tempoh yang Kak Dia rasa macam sangat best, sebab you lebih banyak sebenarnya berdoa, memberi harap, minta harap dari Allah, minta Allah bantu apa yang you perlukan, and you banyak masa dengan dia. Kak Dia nampak suasana dia gini, bila tengah buat chat, tengah chat ke apa ke, okay, lagi 10 minit dah nak Zuhur, semua orang sibuk pergi Zuhur, okay, lepas tu kejap lagi chat, sambung kerja ke apa ke, okay, stop sekejap, dah nak asar. So life is about you start jaga your salat. So banyak benda yang best, yang baik sebenarnya. So you tengoklah, Kak Dia yakin sangat selepas daripada PKP ni, insyaAllah akan ada banyak berita dan benda-benda baik yang akan berlaku, insyaAllah. Kak Dia sangat yakin. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi yang nak tanya, mungkin Kak Dia punya session malam ni setakat ni. Okay, ada apa-apa lagi ke? Okay, tak ada apa-apa. Okay, so last but not least, okay, sebab Kak Dia faham ada juga yang Kak Dia nampak ni, yang majority buat business, mungkin Kak Dia expect, Kak Dia selitkan sikit topik control tentang kita punya business. Okay, apa tu control? Okay, you tak boleh control result you. Yang you boleh control ialah usaha you. You doa, okay, you usaha, result dekat dia. Dan dia janji, dia hargai, and dia akan reward setiap usaha yang you buat. So double up your usaha, double up your doa, triple up you punya doa, your usaha. Percayalah, result tu akan sampai. So jangan cuba control result. Sebab hari ni, okay, PKP and duit, okay, PKP and business, okay, PKP and business, orang jadi stress sebab normally business ada sales banyak ni. So sekarang ni dah tak boleh nak control dah. Okay, sekarang dah tak boleh nak control. Sales tu dah tak boleh. So usaha je. Waktu berapa tempoh ke PKP ni, okay, kena ada ilmu sikit, okay, keep on doing it. You punya usaha apa yang you perlu usaha,
Okay, but the most important thing, result dekat dia. Dan percayalah, ni janji dia, bukan janji kat dia, janji dia. Dia nilai setiap usaha yang you letak, dia nilai. Okay, so Muhammad Syafiq cakap sebab setiap perkataan yang keluar sebelum atau selepas doa juga adalah doa. Yeah, exactly. Every words yang you sebut adalah doa. Thanks Syafiq. Jana, thanks Kak, jumpa esok. Okay, jumpa esok. Mak Nani, so far so good dia. Okay, terima kasih Mak Nani. Puan Rosmaihan. Okay, terima kasih atas perkongsian malam ni. Sama-sama Puan. Okay, Wara, thanks Ibu. Okay, sama-sama. So, last but not least, dia doakan semua orang dalam bahagia, dalam tenang. Semoga Allah lindungi kita, Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita kasih sayang. Okay, Kak Dia selalu dengar juga. Okay, mungkin Kak Dia susah nak bagi contoh ni sebab Alhamdulillah Kak Dia dikelilingi dengan orang-orang yang vibration dia sangat bagus. Okay, so Kak Dia tak ada dengar yang tak best. Okay, cuma sekali-sekali bila bercakap orang kata okay, orang kata duduk rumah ni bosan lah apalah, Kak Dia dengar satu voice record ni buat Kak Dia trigger. Dia kata kita bosan, kita duduk rumah, semua sedia, siap. Makan ada, TV ada, entertainment ada, anak-anak ada, semua cukup, everything is there. Imagine orang lain yang tengah susah. Satu. Kedua, semua orang yang tengah struggle dekat hospital. Okay, so be thankful. Okay, so syukur Alhamdulillah. Okay, Kak Dia harap, Kak Dia doakan kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Again, Kak Dia nak ingatkan, Kak Dia ada program Ramadan yang bermula Ramadan ni, 101 hari Clean Heart Challenge. Okay, so siapa yang share video ataupun Kak Dia punya apa-apalah kod ke apa ke, share paling banyak, insyaAllah Kak Dia akan pilih 3 orang untuk join program tu secara percuma. Okay, so tu saja. Apapun, kalau ada topik yang you nak Kak Dia sharekan, mungkin boleh letak je dekat komen nanti yang Kak Dia akan review. Mudah-mudahan PKP ni memberi kita manfaat, bagi kita banyak ruang untuk kita muhasabah diri kita, be a better person. Kita start lagi satu benda yang Kak Dia ni ialah kita start fresh. Lepas habis PKP, dunia bergerak semula dan kita jadi kita yang baru. Tak nak kita duduk terkurung ni, dalam tempoh berkurung ni kita tak ada belajar, tak ada improvise, kita tetap kita yang sebelum ni. No. Okay, kita nak jadi kita yang baru, kita yang lebih energetik, kita yang lebih positif, kita yang lebih matang, kita yang lebih bersedia, kita yang sangat energetik nak face akan datang. So be that kind of person. Okay, Kak Dia sangat excited menunggu benda ni. Okay, so Kak Dia yakin ada banyak benda baik yang Allah dah atur untuk kita semua. So, salam kasih sayang Kak Z. Terima kasih melihat. Okay, Tuan Hazlan, betul-betul result kita tak boleh kontrol. Yang kita perlu kontrol adalah usaha. Terima kasih Tuan. Terima kasih Puan di atas sharing yang sangat bermanfaat. Terima kasih Tuan. Okay, so InsyaAllah kita jumpa lagi besok jam 9 malam. Okay, Kak Dia tak tahu lagi topik apa. Actually, dah listkan dah apa topik nak cakap. Okay, so kita jumpa esok insyaAllah. Jaga diri baik-baik, stay safe, stay at home. Okay, salam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.